Yang Berhormat Sri Gading. Terima kasih Puan Pengerusi. Butiran yang pertama iaitu 19530 Program Peningkatan dan Pembangunan PKS, di mana penurunan peruntukan ini sangat ketara, dan adakah ini memberi signal kepada kerajaan ingin memberi fokus kepada projek penilaian berbanding projek pembangunan pada tahun 2024, di mana kita sedia maklum bahawa PKS mempunyai potensi besar untuk berkembang dan mencipta nilai dan pekerjaan di masa hadapan, khususnya di kalangan penganggur dan juga orang kampung. Namun, dengan kurangnya peruntukan bagi program pembangunan ini, bagaimana kerajaan dapat memastikan penciptaan peluang pekerjaan dapat diteruskan dan bercambah melalui PKS? Atau adakah mungkin ada alternatif lain dalam membantu PKS untuk terus berdaya saing? Seterusnya 00607 Pelan Induk PKS dengan pertambahan 3 juta, di mana butiran 00607 ini, apakah perancangan kerajaan dan kementerian dalam memastikan pelan ini merupakan satu pelan jangka masa panjang yang mampan dan efektif terhadap pembangunan PKS, seperti adakah mereka ataupun kementerian bercadang untuk memasarkan produk PKS ke luar negara dengan bantuan mana-mana agensi di mana pemasaran barang-barang produk PKS dapat dilaksanakan. Seterusnya, butiran daripada 00601 Dana Pembangunan dan Pembiayaan PKS, di mana kalau dilihatkan di sini, 30 juta kenaikan dana ini pastinya memberikan peluang kepada industri PKS untuk berkembang, maju dan pantas. Namun, bagaimanakah mekanisme agihan peruntukan ini dibuat untuk memastikan inisiatif dan peruntukan ini dinikmati dengan adil dan sama oleh semua pengusaha PKS di dalam negara kita? Dan bagaimanakah agihan-agihan ini diberikan bentuk inisiatif pinjaman atau ianya insentif one-off oleh kerajaan? Jika ia pemberian terus, bagaimana kerajaan dapat memastikan keberhasilan pemberian ini benar-benar mencapai tujuan pembangunan PKS? Sri Gading mencadangkan supaya ada produk tertentu bagi setiap negeri untuk dimajukan sehingga boleh diekspor ke luar negara, seperti negara-negara Asia Barat ataupun China. Sebagai contoh, kalau Johor boleh kemukakan fokus kepada keripik, kerana ada keripik ubi, keripik pisang, keripik keledek dan sebagainya. Melaka mungkin boleh proses dodol. Kelantan dan Terengganu sedia maklum iaitu keropok yang memang terkenal di seluruh negara. Manakala kumpulan butiran seterusnya 30000 Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga iaitu TEKUN, di mana mengikut laporan sehingga 31 Oktober lepas, sebanyak 42,383 pembiayaan telah diluluskan dengan peruntukan 4672 juta. Daripadanya adalah pembiayaan pertama kali kepada seramai 26,481 usahawan. Namun dengan tiadanya peningkatan peruntukan untuk TEKUN, apakah jaminan kerajaan peranan TEKUN dapat terus berjalan lancar dan meluaskan lagi capaian insentif-insentif di bawah TEKUN? Seterusnya, butiran 19534 Pembangunan Industri Halal dan Vendor, penambahan sebanyak 6,5 juta. Langkah kerajaan menambah peruntukan kepada pembangunan industri halal dan vendor adalah harus dipuji kerana melihat kepada prestasi industri ini yang sentiasa mendapat pemerhatian yang tinggi. Namun, dalam membangunkan industri ini, adakah pihak kementerian bercadang untuk bekerjasama dengan agensi berkaitan dalam memastikan usaha pembangunan industri halal dan vendor ini selari dengan piawaian persijilan halal di Malaysia? Mohon kementerian nyatakan perincian perancangan dan pertambahan peruntukan bagi tahun 2024 dalam membangunkan industri halal dan vendor ini beserta dengan keberhasilan yang telah dilakukan pada tahun 2023. Akhir sekali,
iaitu 10200 peningkatan teknologi maklumat dan komunikasi. Di mana penambahan sebanyak 6.78 juta telah diperuntukkan, ianya amat baik dan dengan kenaikan peruntukan sebesar ini. Adakah peruntukan ini akan digunakan oleh Pak Kementerian dalam usaha literasi teknologi maklumat dan komunikasi kepada pengusaha-pengusaha koperasi dan juga PKS dalam merealisasikan agenda digitalisasi PMKS dan PKS? Adakah usaha sama kementerian dengan universiti untuk membantu PKS dalam urusan digitalisasi untuk mempromosi pemasaran mereka atau meningkatkan pengeluaran mereka? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Gading. Saya jemput Yang Berhormat